Hai, selamat sejahtera. Okey, seperti yang dijanjikan, hari ini kita akan masuk bab 4 untuk subjek Web Essentials. Yang mana bab 4 ni adalah kesinambungan daripada bab 2 dan 3. Sebelum ni kalau kita ingat lagi, refresh balik, bab 1 adalah berkaitan dengan Introduction to Computer. Bab 2 adalah berkenaan dengan HTML. Yang mana dalam HTML tu kita dah bermain dengan kod HTML, macam mana nak buat bold, italic, underline, dan kita nak buat table, dan juga kita bermain dengan form. Kemudian bab 3 adalah CSS, yang mana CSS ni adalah makeup kepada HTML. So hari ini kita akan beralih ke topik baru, topik yang berkaitan dengan JavaScript. JavaScript ni dia terlalu luas, dia punya subjek dia. Jadi hari ini kita fokus kepada chapter 4, JavaScript part 1. Apa yang ada dalam chapter 4? Kita akan tengok introduction. Lepas tu kita akan melihat our first JavaScript program. Yang sini kita akan bermain dengan kod lah. Kemudian kita akan belajar macam mana nak dapatkan input daripada user. Kemudian kita akan melihat memory concepts. Kemudian kita akan belajar berkenaan dengan data types. Seterusnya kita belajar berkenaan dengan arithmetic operator. Jadi ini adalah topik-topik yang akan di-cover dalam chapter 4. Memandangkan kelas ni kelas online, jadi saya akan meminta anda semua untuk refer topik 4.1 untuk introduction, sebab dia adalah teori. So kita akan bermula dengan our first JavaScript program, get the input, dan seterusnya topik 4.5 boleh digunakan sebagai rujukan kepada memory concept. Dan seterusnya data type dan arithmetic operator kita akan lihat di dalam slide ni. So basically akan ada 4 subtopik yang akan kita cover. So untuk yang pertama, our first JavaScript program. Pastikan anda bersedia dengan laptop. Dan juga nota bab 4 ya. Nota bab 4 Web Essential yang saya telah upload di dalam Classroom ataupun Edmodo. Untuk our first JavaScript program, apa yang akan kita buat? Kita akan display perkataan welcome to JavaScript dalam browser. Sebelum ni ingat lagi tak dalam HTML macam mana kita nak display perkataan? Kita just type welcome to JavaScript dan juga kita save sebagai HTML file, betul? Jadi kita akan gunakan teknik yang sama, iaitu awak akan gunakan notepad, type code, seterusnya kita akan save sebagai HTML file. Remember macam mana cara nak save? Kita akan save as, tukarkan kepada HTML, dan seterusnya kita boleh lihat hasil dia dengan menggunakan browser. Lihat kod yang pertama. Ini adalah kod familiar kan? Kita dah belajar HTML dulu dan ini adalah kod HTML. Saya minta anda type, buka notepad, type kod yang ni. HTML, head, title, script, document, script, head, body dan juga penutup. Pastikan anda menaip dengan teliti lah, sebab apa? JavaScript ni dia adalah case sensitive. Huruf besar, huruf kecil dia akan anggap lain. Dah type. Mungkin anda boleh pause video ni untuk type dan setelah siap kita boleh resume semula. Sekiranya setelah siap, double click file tersebut, iaitu saya save sebagai first HTML. Saya save file ni sebagai first.html. Jadi bila saya double click file tu, apa yang saya nampak adalah ini dia, save it as first.html dan double click to open the file. So saya akan dapati ini adalah outputnya.
Okey, simple sahaja. Welcome to JavaScript. Okey, kalau tak dapat, sila semak, pastikan tiada spelling mistake, okey, dan juga simbol-simbol yang sepatutnya ada, kena ada. Okey, seperti yang saya beritahu dalam kelas, jangan mengada-adakan cerita, jangan mentiadakan apa yang ada. Okey, sebab kalau awak ikut sama seperti apa yang saya type, memang akan dapat. Okey, so ini adalah output dia. Okey, apa yang berlaku? What happened? Okey, what happened? Okey, saya comparekan dua kod tadi, okey. Kod dan juga output dia di sebelah-sebelah. Okey, lihat di belah kiri, itu adalah kod dia. Okey, dan belah kanan adalah jawapan. Okey, kalau kita ingat sekali lagi dalam HTML bab 2, kita dapat keluarkan benda yang sama kan? Okey, sebenarnya betul. Tetapi bila lihat kod, dia ada sedikit kelainan. Okey, perhatikan baris 4 daripada bawah, iaitu body dan juga tutup body. Apa yang ada dalam tu? Tak ada apa-apa kan? Kosong. Okey, tapi kenapa dalam output dia masih keluarkan perkataan? Mana datangnya perkataan tu? Okey, sebenarnya ia berada di sini. Okey. Tapi sebelum tu saya beritahu. Konsep HTML masih diguna pakai. Okey, kita ada HTML buka dan tutup. Lepas tu kita ada head buka dan tutup. Lepas tu kita ada body buka dan tutup, tetapi dalam body ni kosong, tak ada apa-apa. Okay, yang ini adalah basic HTML yang kita belajar sebelum ni. Okay, mesti ada pasangan, dah buka tutup balik. Okay, tetapi benda yang lain adalah benda ni. Ini adalah benda baru. Okay, benda yang dalam bab 4 yang kita akan belajar, dan bukan saja bab 4, bab 5 dan seterusnya kita akan banyak menggunakan script. Jadi seperti juga HTML head dan juga body, dia mesti ada pembuka dan penutup. Okey. Sekiranya lihat di situ, saya ada script type text /JavaScript. Okey, ini mesti ada. Okey, mesti ada di dalam kod. Dan akhir sekali jangan lupa tutup. Okey, /script. Okey. Okey, kita tengok dulu. Title my first JavaScript program /title. Apa yang ada? Apa yang kod ni buat? Okay, kalau kita lihat di sebelah kanan, iaitu di browser, okay, ini sebenarnya adalah tajuk kepada browser kita, iaitu my first JavaScript program. Anda boleh tukar apa-apa saja, dan dia akan berubahlah mengikut apa yang kita type. Okay. Seterusnya adalah, okay, ni yang kotak hijau, okay, document.write-ln, okay, itu ln ya, document.write-line dalam kurungan pembuka kata welcome to JavaScript. So ini sebenarnya yang akan dipaparkan di browser, iaitu di sebelah kanan. Okey, sekarang kita tidak lagi menggunakan body untuk display kita punya output. Sebaliknya kita menggunakan kod JavaScript. So ini adalah kod JavaScript pertama kita. Okey. Sekiranya dapat, tahniah. Okey, dan anda ready untuk ke next program. Okey. Sekarang kita nak tambah sikit. Kita nak modify sikit kod tadi. Okay. Dan saya nak tambah several line as follow. Then save it. Okay. Lihat apa yang berbeza. Okay. Yang berbeza adalah document write line tadi. Saya tukarkan welcome to JavaScript kepada web essential. Dan saya tambah satu lagi baris document.writeline JavaScript is fun. Okay, perhatikan dekat web essential di document.writeline yang pertama ada H2. Okay, ingat lagi H2 tu apa? Dalam HTML, H2 adalah header yang kedua. Okay, sekiranya saya type benda ni, benda lain saya tak ubah ya. Dan saya save, hasilnya adalah seperti berikut. The result adalah web essential, dia jadikan header, iaitu header kedua. Dan kita ada perkataan JavaScript is fun. Okay. Kalau tak dapat, cek balik ejaan. Itu saja. Okay. What happened? Apa yang berlaku? Okay. Saya fokus kepada script. Yang lain semua saya beritahu tadi sama je. Okay. Saya fokus kepada script. So, document.writeline ni, dia akan display apa yang ada di dalam pembuka kata.
Okay, apa yang ada dalam pembuka kata dia akan displaykan di browser. Okay, so dalam kes ni Web Essential dia akan dipaparkan ke browser tetapi berserta dengan tag H2. Okay, jadi sebab tu awak nampak Web Essential tu dia menjadi H2 iaitu header 2. Okay, manakala yang document.writeline yang bawah tu JavaScript is fun, dia akan dikeluarkan apa yang ada dalam pembuka kata iaitu JavaScript is fun. So itu yang berlaku. Okay, setakat ni jelas. Senang je kan? Okay, so itu adalah output dia. Okay. Alright. Okay, kalau ada masalah, boleh tinggalkan pertanyaan di komen ya. Dan nanti kita akan bincangkan bersama-sama. Okay, so kita sudah habis our first JavaScript program. Dan sekarang kita nak bermain dengan input. Okay, so bersedia kita akan masuk get the input punya subtopic. Okay, get the input. Okay, seperti yang kita ketahui, website mestilah interaktif kan. Kalau tak, macam mana awak nak berinteraksi dengan website? Kita mestilah boleh klik sana, boleh klik sini, boleh pergi sana, boleh pergi sini. So, itulah fungsi interaktif dalam website. Okay. Sebelum ni, previously, we use form. Okay, dalam bab 2, awak dah belajar berkenaan dengan form. Dan kita ada text box, kita ada radio button, kita ada chat box dan kita ada button. So, kita boleh masukkan maklumat dan hantar ke menerusi button. Okay, tetapi dalam kes ni, kita akan menggunakan JavaScript. Okay. So, kita ada beberapa jenis input di dalam JavaScript. Okay, apa yang kita akan pelajari ini adalah yang paling mudah, ya, yang paling basic untuk kita pelajari. Dia ada pelbagai lagi input tetapi itu kita akan tengok di bab yang seterusnya. Okay. Okay, input yang pertama adalah alert box. Okay. Saya akan terangkan satu persatu selepas ni. Yang kedua kita ada confirm box dan yang ketiga kita ada prompt box. Okay. So, apakah maksud ataupun apakah yang dibuat oleh ketiga-tiga box ni? Okay, jom kita tengok. Okay, ini adalah alert box. Tujuan dia adalah untuk display information sahaja. Okay, syntax ni maksudnya apa yang kita perlu type dalam kod. Okay, syntax dia mudah saja. Pastikan ada perkataan alert, kurungan dan juga pembuka kata. Dan anda boleh tulis apa-apa sahaja di dalam pembuka kata dan ianya akan dipaparkan ke dalam message box seperti yang di bawah. Okay. So, perhatikan ya, this page says wake up. Okay, kenapa wake up tu? Dalam alert tu saya dah tulis wake up. So, awak boleh tukarlah benda lain. Selamat pagi ke kan? Apa khabar ke? So, dia akan ikut. Dan perhatikan, alert ni dia cuma ada satu button saja, iaitu button OK. Okay, seterusnya adalah alert box. Alert box apa? Confirm box. Okay, silap. Sebenarnya ini adalah confirm box. Saya tersilap dekat dia punya title. Okay, confirm box adalah untuk confirm something. Contohnya ataupun sintaksnya adalah mesti ada perkataan confirm, you sure. Okay, so bila saya gunakan confirm, you sure, bila saya run, dia akan hasilkan seperti kotak di bawah. Okay, ada perkataan you sure dan untuk confirm awak akan dapat dua button, iaitu button OK dan button cancel. Okay, dan yang seterusnya adalah prompt box. Okay, prompt box ni dia special. Kalau tadi kita tak dapat input apa-apa, kita cuma tekan OK saja. Okay? Tetapi kali ini kita boleh menerima input. Okay, so tujuan prompt box adalah untuk get input from user. Okay, syntax dia adalah, okay, syntax dia panjang sikit. Awak kena ada satu variable bernama apa-apa saja. Okay, dalam contoh ni saya letakkan variable name. Okay, name ni sebenarnya adalah pemboleh ubah yang digunakan untuk menyimpan maklumat yang kita masukkan. Okay, so name tu saya akan gunakan di dalam syntax prompt enter your name. Okay, so perhatikan di kotak ataupun dia punya jawapan dia. Okay, kita akan dapat satu kotak enter your name dan di dalam kotak tu kita boleh isi apa-apa saja. Kita boleh type apa-apa saja. Dan saya boleh klik OK sekiranya saya setuju dan cancel kalau saya tak nak teruskan. Okay, dan kalau saya masukkan something, saya masukkan nama contohnya, bila saya klik OK,
the text will be stored in variable name. Okey, jadi maklumat yang kita isi tu dia akan disimpan di dalam variable name. Okey, sebab tu name tu kita kena letak di depan. Okey, so apa-apa saja yang kita masukkan dia akan disimpan di situ. Okey, cukuplah kan tentang konsep. Okey, jadi saya nak awak sambung daripada kod first HTML tadi tu. Okey, sambungkan seperti yang ada dalam kotak yang merah ni. Okey. Okey, just tambah saja alert selamat sejahtera. Confirm, nak minta tolong boleh. Lepas tu var 6. Var name lah kan, 6 lah kan. Okey, var name dan kemudian name sama dengan prompt, enter your name. Dan satu lagi, di bawah kotak merah tu ada satu lagi kod iaitu document.writeline apa khabar plus name. Itu kena tulis juga. Itu kena type juga. Kalau tak nanti awak tak nampak hasil dia. Okey. Dah type? Okey. Ambil masa. Dan kalau dah siap, boleh run dan tengok hasil dia. Apa hasil dia? Okey, the output. Kalau tak ada masalah, awak akan dapat output seperti berikut. Okey, ini dia. Saya akan dapat selamat sejahtera. Ini adalah alert box. Bila saya klik OK, saya akan dapat OK, nak minta tolong boleh. Okay. Boleh klik OK atau cancel. Dalam kes ni awak boleh klik mana-mana, dia tak ada masalah sebab saya tak setkan lagi OK buat apa, cancel buat apa. Klik saja OK. Dan di sini OK, enter your name. Okay, dekat sini saya akan isi something. Contohnya nama apa? Saya letaklah nama orang kampung. Contoh kan. Okay, dan saya klik OK. Bila saya klik OK, okay, lihat dia akan keluar Web Essential JavaScript if ni yang tadi. Okay, yang ini. Apa khabar orang kampung? Okay. Dapat? Okay. Seperti biasa, kalau tak dapat, check spelling. Okay. So, what is happening? Okay, saya screenshot dah tadi. Saya letak sini. Okay. Okay, tadi perhatikan ya. Saya isi nama kan. Okay, nama tu, from enter your name tu, dia akan disimpan di dalam name. Okay, so saya type orang kampung akan disimpan ke dalam name. Dan name tu akan dipaparkan di ni dia, apa khabar plus name. Okay, lihat, sebab tu sini apa khabar. Okay, dekat sini pun apa khabar. Okay, dan name, okay, name, dia akan keluarkan maklumat yang saya type tadi, iaitu orang kampung. Jadi saya dah akan dapat apa khabar orang kampung. Okay. Alright, cukup. Kita take 5 sebelum kita masuk topik yang seterusnya. Anda boleh pause video ni dan ambil masa. Tapi jangan lama-lama. Okay, nanti kita akan sambung. Okay, selamat kembali. So, kita akan teruskan dengan topik yang seterusnya. Iaitu, tadi kita dah tengok introduction. Untuk review buku, our first JavaScript program kita dah buat. Get the input pun kita dah buat. Okay, memory concept saya minta anda refer kepada teks ataupun awak punya nota. Dan seterusnya kita nak pergi ke data types. Okay, data types ni adalah jenis-jenis data yang ada di dalam JavaScript. Okay, jom kita tengok. Okay, data type ni. Okay. Ini just konsep asas saja ya. Okey, data type ni sebenarnya terbagi kepada beberapa bahagian. Okey, yang pertama adalah primitif. Okey, primitif ni data macam mana? Okey, primitif ni data yang selalu kita guna. Okey, antaranya adalah string. String ni adalah perkataan. Okey, macam nama, alamat, itu adalah string. Kemudian kita ada numbers, iaitu nombor. Okey, nombor ni macam kita punya umur, kita punya berat, kita punya tinggi. Okey. Dan seterusnya kita ada booleans. Okey, booleans ni adalah keadaan yang mana dia ada dua pilihan saja, sama ada betul atau salah. Okey. Satu atau kosong. Benar atau palsu. Okey, true atau false. Okey, seterusnya kita ada undefined. Okey, undefined ni adalah variable yang kita tak bagi apa-apa nilai. Kita just declare dan biarkan dia macam tu. Kita tak assign dia.
Kita tak set dia sebagai string, kita tak set dia sebagai number dan kita tak set dia sebagai booleans. So, bila kita tak setkan variable, dia akan menjadi undefined. Okay? Nah, maknanya undefined ni dia tak tahulah dia ni jenis mana kan. Nah, dia ni confused. Kemudian yang seterusnya adalah null. Okay, data type berjenis null ni dia adalah empty. Dia bukan kosong. Kosong tu nilai, nombor kan. Zero tu adalah nombor. Tetapi null ni, dia adalah kosong. Okay, dia adalah empty. Bekas kosong yang tak ada apa-apa. Okay. Dan seterusnya kita ada data berjenis non-primitive. Okay, non-primitive ni dia adalah berjenis advanced lah. Cuma ada array. Array ni tata susunan. Okay, nanti dalam contoh kita akan lihat pasal array. Dan seterusnya data berjenis object. Okay. Objek ni boleh jadi macam kita ada nama, bin dan juga nama bapa kan. So itu adalah objek. Dia gabungan beberapa primitif. Okay. Alright, itu adalah data types punya konsep. Okay. Sekarang saya minta, okay, tadi first.html dah habis. Okay, awak boleh close. Create a new file. Okay, menggunakan notepad. Okay, dan type kod yang akan saya berikan save sebagai second.html. Okay, kod dia adalah seperti berikut. Okay, ambil masa. Kemudian pause dulu video, type. Dan setelah selesai, setelah awak dapat output dia, then barulah sambung. Okay, saya andaikan anda telah siap. Dan saya nak tengok apakah hasil dia. Okay, nanti kita bincangkan apakah setiap kod ni buat. Okay, the output. What is happening? Okay, bila saya klik output, anda akan dapat ini dia. Okay. Umur saya adalah 19. Saya tinggal di Kuantan. Warna green, warna kegemaran. Okay, ini yang akan kita dapat kalau awak type kod tadi dengan betul. Okay, kalau tak dapat, macam biasa, cek ejaan. Okay, jadi saya nak bincangkan apa yang berlaku. Okay, saya comparekan side to side kod dan juga output. Okay, dekat sini saya ada tambah beberapa elemen baru yang mana elemen ini tiada di dalam output. Okay, anda boleh lihat. Okay, contoh pertama adalah slash. Slash yang ini bermaksud comment. Comment ni dia tak akan baca. JavaScript dia akan skip. Comment ni sebenarnya adalah untuk kita. Okay, slash. Ini adalah nombor. Okay, so ini sebenarnya adalah rujukan kita. Komputer dia tak akan baca. Sebab tu saya boleh tulis dalam BM. Okay, kemudian saya ada var umur 19. Kemudian saya ada ini adalah string words. Var address Kuantan. Dan juga var warna saya ada red, green dan blue. Okey, itu adalah data berjenis array. Okey, perhatikan. Var umur adalah data type berjenis primitif iaitu nombor. Address pun primitif iaitu berjenis string. Dan manakala warna dia adalah data berjenis non-primitif iaitu array. Okey. So kita tengok apakah kaitan dia dengan output kita. Okey. Okay, ini adalah kod yang saya nak paparkan. So, macam saya beritahu tadi, document.writeLine dia akan paparkan apa yang kita nak. Okay. So, ada 3 document.writeLine, jadi awak akan dapat 3 baris di output. Okay. So, betul 3 baris. Okay, lihat. Umur saya adalah umur. Dalam kod dan umur saya adalah umur. Saya tinggal di address dan warna 1, warna kegemaran. Sekarang ni perkataan umur, address dan warna 1 digantikan dengan 19, Kuantan dan green di output. Okey, so macam mana cara dia bekerja? Okey, lihat ya, umur 19. Okey, so umur 19 ni bila saya tulis umur saya adalah umur, dia akan ambil nombor 19 tu digantikan dengan umur. Dan sebab tu awak akan dapat 19 sebagai output, iaitu umur saya adalah 19. Okay, kalau awak tukar umur tu menjadi 10, jadi output dia akan menjadi 10 lah. Okay, dia bergantung kepada nilai yang awak set. Okay, seterusnya adalah address sama dengan Kuantan. Okay,
saya tinggal di address. Okay, so sebab tu saya nampak di saya punya output, saya tinggal di Kuantan. Kerana apa? Kerana address menyimpan nilai Kuantan. Okay, dan seterusnya, okay, untuk yang ketiga array, saya fokus kepada kotak kuning dulu. Okay, warna 1. Okay, ini adalah cara yang kita gunakan untuk mengenal pasti array. Okay, kenapa warna 1? Apa maksud 1 tu? Okay, kalau nampak array, okay, yang ini, okay, warna dia ada 3 warna kan, red, green dengan blue. So macam mana dia nak pilih mana-mana warna? So kita menggunakan alamat ataupun nombor yang ada di atas tu. Okay. Nah, dalam array, nombor dia bermula dengan kosong. Jadi red akan mendapat nilai kosong, green mendapat nilai 1 dan blue mendapat nilai 2. Okay, jadi sekiranya saya nak green warna 1, jadi warna dia akan pergi ke array tadi dan dia akan tengok 1 tu nilai apa. So dalam kes ni 1 akan memegang nilai green. Jadi sebab tu awak akan dapat output awak warna green adalah warna kegemaran. Okey, itu adalah array. Okey, macam mana? Boleh faham? Okey, tak apa. Benda ni awak kena banyak praktis ya, latihan ya. Okey. Right, habislah pasal data type. Okey, dan kita akan masuk subtopik yang terakhir hari ini iaitu arithmetic operator. Okey, yang ni jangan takut. Ini senang je. Sangat mudah. Kalau awak boleh pandai buat kira-kira, pandailah menggunakan arithmetic operator. Okey, jom kita tengok arithmetic operator. Okey, betul tak saya kata senang ni kan? Okey, arithmetic operator ni adalah operasi yang asas lah, iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey, kalau kita tengok yang pertama, operator tambah, ini adalah untuk tambah lah kan? Tambah. Okey, contohnya 25 tambah 2 akan menjadi 27. Okey, yang kedua subtract, tolak. 25 tolak 2 dapat 23, senang. Multiplication kita darabkan dengan 2 akan dapat 50. Division kita bahagikan dengan 2. Iaitu 25 bahagi 2 dapat 12.5. Okey, ada satu formula baru. Yang ini kalau dalam sekolah ataupun masa kita belajar dulu, peratus ni peratus lah kan? Persen. Tetapi di dalam arithmetic operator, simbol peratus dia mewakili baki. Okey, nama dia adalah modulus ataupun ada setengah buku menggunakan perkataan remainder. Okey, tugas modulus ni adalah untuk mencari baki. Okey, contohnya 25 modulus dengan 2. Berapa baki dia? 25 bagi 2 dapat berapa? Ada baki tak? Okey, kalau kita buat pembahagian panjang, anda akan dapat baki 1. Sebab tu result dia menjadi 1. Okey, tak apa. Sorry. Okey, saya minta awak create new file. Okey, dan save sebagai third.htm. Okey, typekan kod berikut. Makin lama makin panjang kot kan? Yalah, sebab apa? Sebab dah makin advance. Okey. Saya gunakan kod-kod yang tadi. Okey, iaitu nombor-nombor tadi seperti 25 tambah 2, 25 tolak 2 dan seterusnya supaya awak boleh nampak ya. Okey. Take your time untuk type dan boleh pause video ni bila dah siap, save sebagai third.htm dan lihat hasil dia. Okey, kalau dah siap, kita nak tengok output. Output dia macam mana? Output dia adalah seperti berikut. Okey, ini dia. Senang saja. Nilai A 27, nilai B 23, nilai C 50, nilai D 12.5 dan nilai E adalah 1. Okey, senang saja ya. Okey. So, what is happening? Okey, ini saya display side by side. Okey. Yang ni actually straightforward lah. Lagi mudah berbanding dengan data type tadi. Okey, ini straightforward. Okey, kita tengok yang pertama. Ini dia. Variable A sama dengan 25 tambah 2. Jadi 25 tambah 2, dia akan kira di situ dan hasil dia berapa? 27 kan? Okey, 27 tu dia akan disimpan ke dalam A. Jadi nilai A sekarang akan menjadi 27.
So, bila saya gunakan kod document.writeLine, nilai A ialah A, jadi dia akan simpan nilai A tadi simpan nilai 27 dan 27 tu akan dibawa ke output iaitu seperti berikut. Okey, nilai A ialah 27. Okey, dan konsep yang sama diguna pakai untuk nilai tolak. Okey, 25 tolak 2 akan disimpan dalam B iaitu nilai 23. Okey, 23 kita akan paparkan di output dengan menggunakan nilai document.writeLine. So akan dapat nilai 23. Okey, sama juga untuk darab. 25 darab 2, 50 simpan di dalam C dan C kita akan paparkan ke dalam output seperti berikut. Dan juga untuk pembahagian D sama dengan 25 bahagi 2, 12.5 jadi D ni disimpan nilai 12.5. Okey, nilai D ialah plus D. Okey. Plus tu maksudnya kita nak gabungkan ya, kita nak gabungkan dengan jawapan kita. Okay. Dan last kali adalah E sama dengan 25 modulus 2. Okey. So seperti saya kata tadi, dia mencari baki. 25 bagi 2 dapat 12 tetapi ada baki 1. Dan 1 tu akan disimpan di dalam E yang mana akan dipaparkan di browser seperti berikut. Okey. So itu adalah arithmetic operator. Okey, macam mana setakat ni? Okey, jadi summary-nya adalah kita dah untuk introduction dan memory concept awak baca topik 4.1 dan 4.5. Okey, dan tadi kita dah tengok first JavaScript program. Okey, anda dah type pun kod tu. Okey. Selepas tu kita belajar macam mana nak dapat input daripada pengguna. Kita menggunakan tadi alert, confirm dan juga prompt. Dan seterusnya kita ada data type. Okey, kita berkenalan dengan array, kita berkenalan dengan string dan seterusnya. Dan last kali kita belajar tentang arithmetic operator iaitu operasi yang digunakan di dalam JavaScript. So, tahniah, anda telah habis topik 4 untuk subjek web essential. Dan okey, kita jumpa di hari akan datang. Nanti saya akan sediakan latihan untuk awak cuba. Okey, sekian. Terima kasih. Have a nice day. Bye.